Hai guys, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, bertemu kita kembali bersama Kak Oya Fabulous. So sebenarnya seperti yang kita janjikan, sepatutnya live semalam. Tapi disebabkan ada masalah yang tidak dapat dielakkan, so hari ni kita buat live hari ni. So tetamu Kak Oya tak dapat tak dapat make it semalam sebab dia ada hal. So hari ni insya-Allah kalau kita ada rezeki, kita dapat tetamu, kita akan dapat buat live dengan tetamu Kak Oya. So korang apa khabar semua? Sihat? Tajuk kali ini adalah ujian how to keep positive given yesterday scenario. Maksudnya kadang-kadang kita merancang tapi Tuhan yang menentukan. Betul tak? So, kita tunggu sekejap ya. Okay, Kak Oya pin Kak Oya punya tajuk. Sementara kita tunggu kita punya customer pula, tetamu Kak Oya. Kak Oya pasangkan korang lagu Easy on Me, Easy on Me by Adele. Cover song, okay? Cover song dia, penyanyi dia is Aina Abdul. So, korang dengar ya. Sekejap. Korang dah makan ke belum? Makan sekejap, sambil-sambil tunggu ya. Hai Maya, good morning. Hari ni aku ada live bersama tetamu aku daripada Singapura. Patutnya semalam, tapi tak boleh make it. So hari ni insyaAllah tetamu Kak Oya akan hadir kejap lagi. Sementara kita dengarkan lagu memandangkan tajuk kita hari ujian how to keep positive given yesterday scenario. So lagunya agak sesuai dengan anda semua. Dengar dulu ya, okay? Sebelum start tunggu tetamu Kak Oya. Hari ni memang tajuk best lah. Memandangkan kita dah hari keberapa dalam tahun 2022 ni. So penutup untuk conclusion kita tahun lepas. Setiap manusia mesti ada ujian yang berbeza-beza, betul tak? So macam setiap ujian yang manusia hadapi tu membuatkan kita to keep positif disebabkan senario ataupun apa dua rintangan yang kita hadapi. Okay? Kita tunggu kepada yang pakar. Sementara tu korang dah makan ke belum? Kau yang beli roti canai. Sekejap ya. Hari tu Kak Oya promote. Teh ni bagus guys. Teh ni abah Kak Oya jual, bagus gila. Rooibos tea. Memang bagus. Sambil-sambil Kak Oya tunggu Kak Oya punya tetamu kita ni. Dah habis dah? Lagi ke? Dah habis lah dek. Kita tunggu tetamu Kak Oya Dah habis. Roti canai ada nak? Sekejap tau, kita tunggu tetamu kita. Korang dengar baik-baik lagu daripada Adele ni. Lagu ni sebenarnya kalau korang perasan, Adele ni punya lagu Easy on Me actually sangat relate dengan
tajuk Kak Oya hari ni, ujian how to keep on positive given by yesterday and yesterday punya scenario. Because of macam Kak Oya, Kak Oya rancang nak buat live dengan tetamu Kak Oya, tapi kadang-kadang kita merancang, Tuhan yang menentukan segala-galanya. Contohlah kita nak buat live, Kak Oya nak buat live sepatutnya hari Ahad dengan Kak Oya punya tetamu. Tapi tak dapat juga, tak ada rezeki. Memang kita merancang, kan? So, bila kita rancang sesuatu tak jadi, mesti ada sebab kenapa. And then supposedly, semalam Kak Oya ada live bersama tetamu Kak Oya lah. Supposedly lah. Tapi still tak jadi juga. So benda-benda macam ni mesti ada reason why kenapa kita tak jadi. So kita kena macam kadang-kadang kita rancang semua benda, semua benda yang kita hadapi tu semua Allah yang tentukan. Macam kita sentiasa merancang yang baik tapi tak jadi, maybe ada hikmah di sebaliknya. Kalau kita nak buat, contoh Kak Oya nak buat live tapi tak jadi, kita bersangka baik je lah kan dengan Allah. Sebab benda-benda ni sebab kita memang sentiasa merancang yang terbaik. Tapi kalau Allah tak izinkan, maknanya Allah tak izinkan lah. Siapa setuju dengan Kak Oya? Kalau dia tak izinkan kita untuk buat live ataupun kita untuk bertemu seseorang, mesti tak jadi. Betul tak? Siapa setuju? Sambil tu Kak Oya makan roti canai, guys. Sementara tunggu Kak Oya dah start. Macam Kak Oya jenis punctual. Kita kena nak buat sesuatu tu, Kak Oya suka get lagi. Roti canai. Maya, kau dah makan ke belum? So aku beli Mika satu, Oya punya satu, Kak Oya punya satu. So kita kena dalam menempuh setiap kehidupan seharian yang kita lalui, mesti ada cabaran dan dugaan. Siapa setuju? Kak Oya nak tengok kamera mana satu sini. So siapa setuju dengan Kak Oya? Sebab setiap manusia memang ada masalah. Macam contoh kita tahun baru kan. Tahun baru macam Kak Oya. Kak Oya dah umur 43 tahun ni. Dah tua dah, guys. Terasa dah, yelah, macam tahun ni umur dah 43, cecah 43. Rasa macam dah tua dah rupanya aku kan. Tipulah kalau macam Kak Oya tak ada. Kak Oya ambil contoh Kak Oya sendiri. Kak Oya tak ambil contoh orang lain. Macam Kak Oya. Tipulah macam Kak Oya tak ada ujian dalam kehidupan. Tipu. Kadang-kadang kita tengok orang tu smooth je. Kadang-kadang orang tu Allah duga ujung tahun dia kena dugaan. Kita tak tentu. Kadang-kadang benda ni Allah nak bagi kita ujian. Allah nak tengok kita punya level kita macam mana. Kadang-kadang orang dihadapi masalah kewangan. Kadang-kadang memang Allah duga. Macam Abah Kak Oya selalu cakap. Dia selalu pesan dekat anak-anak dia. Dengan Mak Kak Oya pun selalu pesan. Setiap manusia, tak kira siapa sahaja, sebab Allah adalah kita punya creator, kita punya pencipta. So, setiap manusia memang dah tertulis di Lauh Mahfuz. Memang dah tertulis di azali. Kita punya kitab-kitab kita sendiri. Kita ada kita punya face. So, kadang-kadang kita tengok, orang ni tak ada ujian langsung, tapi dia ada ujian di sebaliknya. Kadang-kadang kalau ada orang yang tak ada ujian langsung, there must be something wrong somewhere. Kalau dia tak ada ujian. Percaya cakap Kak Oya. Setiap orang, kadang-kadang dia tengok macam happy je. Tapi sebenarnya, ada certain point, memang Allah akan duga. Sebab setiap manusia akan ada ujian, sama ada semua. Dia akan lalui yang Kak Oya sebut ni. Mak bapak kan. Waalaikumsalam Kak Aisyah. Okey, Kak Aisyah pun dah ada. Okey. Kita masukkan Kak Aisyah dulu sebelum
tak boleh kan. Kita try masuk ke Aisyah. So setiap orang akan ada ujian. Dengan mak bapak, dengan parents, dengan masyarakat, dengan kawan-kawan, dengan suami, dengan isteri, dengan semua orang. Semua orang. Percaya je orang Kak Oya. Nak kalau orang yang dah kahwin, dengan orang dah kahwin lagi banyak ujian. Siapa setuju dengan Kak Oya? Kita tunggu kita tunggu. Waalaikumsalam Kak Aisyah. Kita tunggu Kak Aisyah. Kak Oya dah add Kak Aisyah dah. Kita tunggu Kak Aisyah approve. Harap-harap menjadi. Kadang-kadang bila kita nak, Kak Oya dah approve dah Kak Aisyah. Kita tunggu Kak Aisyah punya. Kadang-kadang macam setiap manusia yang kita jumpa tu ada sebab untuk kita. Suara Kak Oya jelas tak? Untuk sebab kita belajar. Decline. Kak, akak decline. Sekejap Okay, saya dah add lagi sekali Kak Aisyah. Kita add lagi sekali Kak Aisyah. Suara Kak Oya jelas tak, Maya? Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Akak, ni sikit nampak muka dengan badan akak sekali. Okey. Apa khabar Kak Aisyah? Alhamdulillah. Suara saya clear ke? Clear. Lighting semua okey? Lighting okey awak. Kak Aisyah je dia shading. Tak tahulah kenapa shading dia. Tak apa. Tak apa, okey, dapat just dengar nice. suara awak, Alhamdulillah. Itulah dia. Saya dah tulis dah tajuk yang akak suruh. Ujian how to keep positive given yesterday scenario. 2 kali yesterday. Lagi sebelum tu, saya nak ucapkan selamat. Okay, kita nyanyi sikit untuk Kak Aisyah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Kak Aisyah. Happy birthday to you. Happy birthday Kak Aisyah. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik untuk tahun ni. Masya Allah, thank you so much. Okay. Masya Allah, okay. Terima kasih Kak. Okay. Thank you so much Kak Aisyah, rasa sangat beruntung tau pasal ada adik-adik luar sana, diorang memang sangat caring dengan Kak Aisyah, celebrate Kak Aisyah your birthday. And then ada juga Kak Aisyah punya macam tahun lepas business partner Kak Aisyah amazing semua. Memang ada yang celebrate and family Kak Aisyah kasih Kak Aisyah surprise. Jadi dia memanglah banyak unexpected rezeki tu yang kita tak disangka-sangka, but in the process yang Kak Aisyah lalui last year, memang ada penambahan ilmu dan penambahan kirakan kalau kita istiqamah on kita punya aktiviti yang kita buat, which is semua urusan Allah kan. Jadi kita akan macam kalau awak berfikiran untuk berhijrah, to be move on to somebody better, insyaAllah akan ada laluan untuk itu. Dan memang tahun lepas dan tahun ni Kak Aisyah memang nampak all the miracle bukan to me bukan towards me, because Kak Aisyah selalu doa miracle for others, tapi kita mesti sabar tengok Allah izinkan untuk mereka-mereka yang direzekikan. Betul Kak. Jadi nanti kita bincang pasal urusan topik hari ini. Kalau diuji bagaimana kita harus sentiasa bersikap positif, memang kita diuji, sebab tu kita kena sabar dan kita tunggu juga asal kerana mungkin hari tu Allah tak izinkan kan, ke Allah izinkan hari ni lebih baik. Kita tahu hari ni sebab hari birthday akak kan. Sebab birthday akak dia nak kasih akak peluang. Mengganggu akak punya masa sebenarnya. Tak tahu birthday akak sebenarnya. Bukan, birthday akak sebenarnya dah lepas, tapi Kak Aisyah punya adik-adik angkat birthday semua January berderet-deret. Jadi dia selalu pop up kat Facebook Kak Aisyah untuk Kak Aisyah wish diorang.
Jadi cerita, gambar kenangan tu sentiasa pop up. Jadi yang hari ni dia, yang hari ni dia, yang hari ni, yang hari ni dia. Jadi dah jadi macam birthday Kak Aisyah. Tu yang Seronok kan sebab orang semua sayang kita Kak, betul tak? Masya Allah seronok sangat. Not that easy orang nak sayang kita, betul tak Kak? Betul seronok gitu. Kadang-kadang orang menyampah dari kita, tak nak macam tu kan? Tak nak. Dia word menyampah tu pun tak boleh letak dalam dictionary kita. Because ibarat kita mengundang. Tu nanti kita learn pasal positivity ni. Apa affirmation atau positivity yang kita harus letak kat kita punya sistem supaya bila ada perkara yang berlaku kita kena pandai tepis. Okay, kita mulakan topik kita dengan pembukaan baca Al-Fatihah dulu. Jadi good vibes Allah izinkan laluan dan lorongan ilmu untuk kita sharing hari ini. Okay, Al-Fatihah. Okay, Alhamdulillah. Okay, dalam topik kita untuk positivity ada tak soalan-soalan dia diorang ajukan yang diorang curious macam mana positivity tu boleh berada dalam aura seseorang atau macam mana kita boleh elakkan perkara yang tak disangka-sangka untuk terjadi. So far belum ada lagi Kak. Hari Senin macam kita nak buat kan daripada hari daripada hari Ahad. Saturday. Ahad. Ahad. Then ni hari bawa ke Senin. Selasa. Senin. Selasa. Okay. So macam mana alignment tu? Dia sebenarnya ada proses dia. Sebelum good things happen, alignment tu sebenarnya kena faham. Topik alignment ni jarang orang story tahu ya. Kerana kalau orang tak faham pasal alignment, orang takkan faham macam mana orang ni tak coincide. Dia tak lalu kat kita. Kita nak orang ni lalu kat kita. Tapi orang ni tak lalu dekat kita langsung. Di situ dia menunjukkan yang kita tak ada alignment langsung dengan orang tu. Kirakan tak ada persamaan, tak ada dia punya kirakan cross path, dia tak jumpa somewhere. Jadi dia tak ada common interest. Jadi dia tak akan masuk daripada dalam laluan kita. Dan nombor 2 is about positivity. Kenapa positivity penting yang kita sentiasa kena bersikap positif. Kita harus memupuk pasal positivity ni dia bukan kita memang dilahirkan dengan bagaikan kain putih kan, tapi masa kita grow up tu kehidupan dan pengalaman yang kita lalui itu yang membuat kita punya positivity tu jadi compromise. Dan masa kita kecil-kecil kita tak sadar tau, jadi dia ibarat unconscious. Kita lalui je. Tapi kalau kita pupuk dalaman, kita macam mindful yang kita nak sentiasa positif. Jadi kalau orang kasih kita negativity, sistem kita akan tahu. Jadi bila dia tahu, dia sadar, then dia tahu yang dia nak cut negativity, go to positivity. Kerana body boleh kita, ke Kak? Boleh ke? Boleh. Tapi kita kena start peka lah. Peka is the thing. Tak ramai orang peka. Peka makna conscious tau. Conscious about it. Because dia ibarat aliran energi kan. Jadi macam mana kita nak tahu yang kita dalam aliran positif atau dalam aliran negatif. Dan kadang-kadang bila orang tu nak positif tapi dia cakap dia dalam toxic environment.
Aha, betul. Ah, Okay. jadi toxic environment can be from family, can be from workplaces, tempat kerja, Yes. can be from tempat-tempat yang kita riadah, pun Betul. can be. So dia can be from external and internal. Tapi kalau kita pupuk internal kita positif dan percentage dia is 60-40. For example, kita akan rasa lebih tenang daripada keadaan kat luar tu yang tengah huru-hara tu. Ibarat bayi yang boleh tidur sewaktu sedang petir dan guruh. Tengah storm lah, tapi baby tu tetap boleh tidur. Tidur, tenang. Dia tak kisah pasal dia punya environment kat luar yang tengah berdentum-dentam tu kan. Dia tak kisah pun, dia tak terperanjat-terperanjat pun. Bermakna bayi tu memang dalam dia punya dalam pelindung dan dilindungi lah. Jadi dia tak akan get affected dengan hal-hal buruk kat luar tu. Dan sebenarnya kita kalau nak cakap pasal healing, perkara-perkara ni semua penting Uya. Kerana kalau kita tak mindful, kita akan hairan kenapa badan kita lambat sihat kalau kita sakit. Yes, true lah. Setuju sangat. Whether body tu take dia punya time tergilik-gilik towards getting better, atau body tu can get well within an hour. Oh, boleh macam tu Kak? Boleh? Dia boleh macam tu je? Atau macam Ada tu cara je. lah. You kasih ubat dia, you kasih dia punya supplement ke apa, dia makan supplement terus less than 1 hour dia dah boleh rebalance dia punya system, then dia terus boleh kasih you good health back. How you manage this condition within you, but it takes a long time to nurture your body tau, from before your body actually acknowledge that positivity is the way to life. How Kak Aisyah take on this positivity journey is when umur Kak Aisyah 10 tahun and atau daripada kecil tu memang Kak Aisyah ada a mix of negative and positive environment, as in I have my auntie-auntie yang very critical thinking, so diorang tak akan cakap don't always be so optimistic sampai you terlupa that if negativity come into this picture you tak boleh handle. So a lot of time my aunties will prepare me that I need to be open-minded to know that if negativity come, you know that you can handle it. So kadang-kadang Kak Aisyah notice when I was growing up, diorang macam create certain event for the negativity. And Kak Aisyah kena lalui. And thankfully it was from family. Jadi bila they create the event, kita ubah untuk switch mindset kita to be positive. Jadi masa daripada kecil Kak Aisyah dah belajar buat constructive. Means you have to be constructive to convert all the negative into positive mindset. So kirakan that's why kalau tidak kita akan lalui dan kita akan mengeluh dan kita akan sedih. Dan bila kita sedih dan mengeluh, memang syaitan ni rajin tu sukalah. Yes. Because dia boleh dapat tenaga dia lagi besar daripada, so dia dapat take on kita punya sadness, energy semua, dia boleh besarkan kuasa dia. So macam masa umur Kak Aisyah, I think maybe about 20 something Kak Aisyah learn that I do not need to feed this energy at all. I know lah setan ni rajin datang as and when dia suka kan. Memang kerja dia nak uji kita punya keimanan kan. Benda yang kita tak tahu pun bila dia nak menyakat kita. But I will not succumb. Kita kena cakap I will not succumb to it.
Hmm. Jadi you have to have this mindset that because kadang-kadang it's not about lawan it's not about lawan dia, because kita nak lawan dia pun tak nampak dia macam nak lawan macam mana. But Betul. give in is the attitude that you need to have for yourself first. Jangan give in. Don't give in to macam rasa mengalah. Jangan mengalah dengan itu. Dan jangan memberi diri kita peluang untuk rasa lemah. Then 5 emosi seperti takut ni kena bawa jauh-jauh, buang jauh-jauh. Ibarat susah tu Kak. Fear kat kertas crush, buang. Bukan senang macam tu Kak. Ada masalah throw and then throw macam tu. Akak daripada kecil pupuk benda tu from your 10 years old. Oh, okay. Yeah, so biasa parents kita tak didik macam tu Kak kan? Because depends parents on the betul. Depends kita punya keluarga, didikan lah. My mom dia ajar Kak Aisyah tentang sifat yang jangan rasa nak membalas orang. Yelah, itu adalah. Betul. So that is one area macam let it be. Art of letting be tu pun susah tau nak biarkan benda tu kan. Because macam ramai kat luar sana dia macam berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Tapi kalau orang berat mata memandang, dia nak intervene aja. Ada gitu. Kan, betul. Macam betul, Kak. ini berserabut, dia nak ada gatal nak buat sesuatu. Dia tak boleh gitu. Betul. Betul Kak. Setuju. So the art of letting be tu, letting it be is something yang sabar, jangan buat apa-apa, sabar. Ini adalah dia macam kita tengok dia punya laluan hidup dia, ini adalah laluan dia, bukan laluan awak. Macam gitu tau. Every time sibuk je. So kita tak boleh jadi penyibuk. Cannot. Itu yang part orang cakap busybody. Yes. Because kadang-kadang bila kita busybody, kita lupa yang benda tu tersangkut dekat aura kita. Yes, energi dia kan. Faham? Dan macam mana dia punya situasi dah melekat dekat kita pula. Baik-baik kita start with a good day, suddenly kita ada dia punya day sama dengan kita punya day pula. Cop, ada setengah kawan tu dia nak menolong tau Kak, nak membantu. Tapi macam akak cakap dia melekat aura dia tu. Macam mana jadi tu Kak? Ramai di luar sana dia tak ada macam skill untuk detach balik atau realign balik. Betul. Betul. Because zikir tu adalah salah satu daripada yang kita nak align. Because certain frequency dalam zikir tu dia boleh bring us back Macam kalau Kak Aisyah benda macam kalau berserabut sangat, luar ni Kak Aisyah tengok sangat berserabut, Kak Aisyah plug aja kat telinga, Kak Aisyah akan dengar zikir Kak Aisyah. Okay, Kak. Contoh macam saya soalan, macam akak settle masalah orang. Adakah masalah orang tu membawa kat diri akak, bawa ke balik rumah akak? Macam mana akak handle benda tu? Okay. Dia memang boleh tempias dalam aliran itu. Because one finger point others, 4 finger point back at us. Right? Jadi memang Kak Aisyah belajar macam mana bila dah habis tolong orang, detach that energy, balik ke rumah. Kenapa ibarat kita kena macam walaupun kita macam visit orang ke apa, kita memang kena buka dengan tutup dengan doa. Okay. Dia ada, tak semua orang tahu benda ni Kak? Ibarat sama macam kita masuk bilik air, dia ada doa dia. Masuk bilik air dengan doa keluar bilik air kan. Yes. Tapi kadang-kadang kita masuk tandas, kita keluar tandas, kita terlupa. Bila masuk kita ingat, bila keluar kita terlupa. Tapi nowadays orang tak amalkan Kak. Ada orang tak amalkan langsung.
Jadi perkara-perkara ni is actually part of protocol sebenarnya. Habit Because lah Kak. happiness is positivity ni. Energy positivity is actually there is a lot of protocol. Macam mana nak keep positive at all times ni. Jadi Wow. kadang-kadang kalau you rasa you nak masuk kampung, keluar kampung, macam kita nak masuk rumah orang, kita mesti beri salam Bagi kan. salam. Assalamualaikum kan. Then tuan rumah buka pintu, kasih kita masuk. Bila kita nak masuk rumah orang tu pun ada doa nak masuk rumah orang. Then after that bila dah balik, kita kena juga leave the house dengan membaca doa supaya tuan rumah tu selamat dan kita pun selamat. Doa-doa ni yang kadang-kadang tak diambil macam because it's not part of the system kan. So maknanya akak jumpa orang kan, akak jumpa masalah orang, akak baca doa dulu. And then bila dah habis, baca doa tutup lah macam tu. Oh, Because faham. dia case like open case, close case gitu dik. Oh, faham. Kalau tak baca nanti dia bawa energi ya Kak? Yes, because energy tu akan linger. Ibarat you buka, ibarat pakai baju, kita buka butang, kita terlupa nak tutup butang tu balik. Oh, faham. Keadaan badan kita will be exposed kan. So dia situasi dia macam gitu, exposure. So itu dah one side. So macam hari ini, to understand because kita masih talk about positivity on one sector yang many need to understand. Kalau macam aliran Kak Aisyah kalau mengajar, Kak Aisyah memang memberitahu apa aliran emosi yang awak dah carry daripada kecil. Based on awak punya numerology lah yang kita buat kiraan untuk tahu tentang diri kita. Because kadang-kadang ramai dia tak nak tahu tentang rahsia diri dia. Yes. Tapi Kak Aisyah rasa rahsia diri kita tu kalau betul-betul dia affect, mungkin ramai akan terbuka hati. Because it's not orang panggil metaphysical, dia bukan mistik punya perkara sebenarnya. Dia adalah perkara yang intangible. Because pada ni ada perkara yang intangible yang tidak dinampakkan. Tapi science have allowed it to be decoded. Science dia dah decode. Jadi bila dia dah decode, dia dah ada certain method for you to actually uncover the real fact of it all. Then you will know apa is it about you that you can be very mindful about. Because itu sangat penting. Kalau you tak kenal jati diri you, then you takkan tahu yang benda ni cubaan ke, benda ni you. Because kadang-kadang positivity ni yang sentiasa menyakat kita pun kita punya hormon dan mood swing. Hormon dan mood swing adalah daripada dalaman kita. Tapi kalau kita tak tahu yang ini adalah kita punya mood swing, kita akan selalu salahkan orang nanti. Kita akan cakap, it's your fault, you make me feel this way. Padahal it is not that you make me feel this way. It's because I'm unaware that I'm having this coming my way. So itu situasi untuk orang faham and understand where positivity is coming from. So kita dah cakap pasal latar belakang dah. Pasal how and why positivity is something yang many people sedang mencari. Tapi it's not easy, semua dah akui yang bukan senang nak maintain positivity kan. Betul Kak, setuju. Dia ada banyak kaedah tau awak. Because orang leads positivity to money magnet. Yes, true. Pasal dia ada kaitan. Jadi tapi kita nak groom positivity pun
sendiri on its own topik ni, ni belum lagi leraikan. Apa lagi nak Bas. masukkan positivity versus positivity and money. So itu Ha. adalah perkara-perkara yang orang nak kena faham. Okay, so hari ini untuk faham tentang positivity, dia mulanya daripada minda. Okay, dia mula daripada a positive mind, then and a positive heart. Like many people will say, I can forgive but I cannot forget. Okay, so siapa lebih positif, the heart or the mind? The mind. The heart. The heart. Pasal heart is more forgiving than the mind. Because the mind say, Betul. I cannot forget. The mind say, I cannot forget. Clearly But the heart say, I can forgive but I cannot forget. Kirakan dia dah macam hati tu, dia dah sejukkan hati Dah dia. redha. Kirakan dah redha. Tapi si akal ni dia tak nak lupakan. Tapi aku takkan lupakannya. So itu Faham. so that's one. So how to make the mind be positive back? Ada banyak perkara yang ramai orang sebenarnya tak buat detox of the mind. Betul lah Kak, sebab diorang tak tahu benda ni. Yes. Tak ada orang buat ceramah benda ni, Kak Aisyah. Tak ada. Tak ada. That's why ramai manusia zaman sekarang banyak masalah. Yang buat benda mengapu-apu, betul tak Kak? And many diorang tak discipline the mind. They discipline the heart. Because itu adalah urusan istiqamah harian kita. But to discipline the mind, it is something, and they thought that the word discipline, dia macam cover all. Tapi kalau you discipline, you kena discipline memang 4 sektor tu. Discipline body, mind, emotion and spiritual. Spiritual memang many dah discipline. That's why a lot of people have a lot of spiritual discipline. Sebagai istiqamah 5 waktu, berzikir. Itu adalah the normal discipline yang diorang buat. Disiplin tu memang senang untuk orang pupuk lah. It's part of lifestyle. Disiplin fizikal, dia adalah ibarat you bangun pagi tiap-tiap hari pukul 5, body akan bangun macam dengan you, together with you. Jadi dalaman fizikal pun Allah dah buat separuh autopilot. Separuh you control the body, but separuh internal tu, internal semua is Allah siapkan as autopilot. So body tu akan disiplin, tahu kalau pukul 7 okay, urusan perut. Kalau pukul 9 urusan lain. So every hour dia memang urusan different organ in the body. Itu adalah disiplin badan. Tapi disiplin emosi dengan disiplin minda ni adalah perkara yang many people dia tak kalau dia tak be mindful about heart and mind tu, then itu akan boleh jadi ke laut. Berapa banyak space yang you nak buat dalam heart and mind, kerana in terms of frequency, the heart frequency dia sebenarnya lebih luas daripada apa yang orang sangkakan. The mind frequency lebih limited dia lebih limited. Because mind frequency dia boleh ke tahap 90 Hz saja. But the heart frequency, they can go unlimitedly beyond 1000 Hz. Tengok, lebih daripada 10 kali ganda tau Dik. Jadi yang mana kita kena jaga? Yang mind ke yang heart? Siapa lebih limited? Jadi yang limited tu kita kena kawal tau. Kalau tidak, yang limited tu dia akan jadi bila dia dah penuh, you akan jadi uncontrollable lah. Oh, maknanya kita kena control ni, not this one. Tapi kalau kita tak control ni, kita macam dia space banyak. For example, dia banyak space. Kalau kita tak control yang space ni pun, dia pun boleh masuk selagi-selagan juga. Oh,
Masuk je. Masuk je suka Masuk hati dia. je. Habis dia yang Ha limited, ha dia pun akan ada tahap yang dia dah full. ha. Ha. Jadi kalau dia dua-dua dah full, apa jadi? Dah jadi cacar marbah dah Ah, tu Kak. Sebab tu, macam mana orang yang sabar daripada muda, bila kadang-kadang Ha. umur dia dah 60, dia dah hilang sabar. Betul. Pasal hati tu dah penuh, umur 60 hati tu dah Oh. 60% penuh. Tapi bila kecil tu, dia Terlampau tak, sabar. kecil tu dia tak kisah, dia tak take on. Ha. Tapi kalau you learn to detox, you akan sabar sampai akhir hayat. Oh. Can you share macam mana nak buat macam tu Kak? Okay, dia ada a few Oh, things to do. sebab topik ni banyak topik ni sebenarnya banyak. Ah, Oh, dia okey. because dia ada 4 arena. Macam kita kenapa bila Kak Aisyah berbual dengan Oya, Kak Aisyah kita has been talking about the heart aja all the time. Ya. Hal Ya. hati, everything to do with the heart. Sebab Macam hari ini topik dia kita panjang. kita topik ni kita bincang 2 bab aja. Sekarang kita cakap pasal heart and mind alignment ni. Heart and mind kena align so that positivity tu adalah Faham. rencana jalan positif tu. Oh, okey. Faham Kak. Tapi kalau heart tu full, macam dia dah banyak toxic kat dalam, hati tu dah jadi toxic pula. Okey. Dia dah start belete, complain kan. Dia dah macam orang dengar pun Merungut. bingit kan. Orang dengar pun bingit. Lepas tu mind dia pula memang akan ikut dengan the toxicity of, because dia memang I cannot forget, I won't forget, I will mark label. Jadi otak dia banyak stem kan. Jadi macam mana budak-budak nak terima kita seadanya macam gitu? Oh. Because budak-budak kan dia punya threshold masih banyak lagi apa. Betul. Then dia nampak you punya ni kan, you punya negativity, mestilah dia reject you. Yes. Betul, faham. Then kita pun yang kena reject tu, yang negatif tu dia tak perasan kan, because kadang-kadang dia not conscious. Then dia cakap, asal kau avoid aku? Kan? Dah start lah mengelak-melak. Dah start lah datang nak cakap dengan aku. Macam gitulah for example lah dia orang retaliate. Tapi pasal kadang-kadang keadaan ni dia orang tak perasan juga pun. Unless dia orang ada fikiran yang terbuka. Dia orang akan okay, dah ke tahap sampai abuse, macam mindset tu dah tak cantik kan, dah ke tahap tu. Macam mana kita nak ubah pula? Kirakan berapa? Kalau orang tu umur dia, for example lah kalau macam umur dah 50 tahun for example, macam mana dia nak retract? Senang ke Kak? Macam ada orang cakap bila dah umur 40 tak berubah, macam tu je. Orang tua cakap. Itu yang a lot of people say, because that's why dalam segi keimanan memang dia say life begins at 40. Yes, And biasa dengar. sebenarnya kenapa dia say life begins at 40 is actually how kita boleh cleanse diri kita is life begins at 40 is when you start serving others at 40. Bila you serve others, that cleansing will come into the picture. Oh, meremang Kak. Goosebump. But a lot macam umur macam Kak Aisyah daripada kecil, Kak Aisyah dah start serving umur kecil. Wow. Mak Kak Aisyah bertuah latih. Ya Kak. Macam ibarat kita macam arwah Mak Kak Aisyah dia jualan. So Kak Aisyah dah start menjual makanan atau melayan orang. It's already journey of serving tu kita dah start. So itu akan membuat kita humble tau. Yang kita tahu kita ni humble. Kita ibarat menghambakan diri kita dengan orang, tapi bukan merendahkan martabat atau merendahkan urusan kita punya peribadi tu, bukan. It's just that kita harus ada sifat yang kita menghormati orang ke tahap mana yang diorang perlukan. Kerana kita sesama manusia memang sentiasa harus hormat menghormati, kerana kita memang
datang daripada background yang berbeza-beza. Ibarat yang dikatakan masuk kandang rusa, kita kenalah jadi macam rusa pula, right? Jangan pula masuk kandang rusa kita mengembek, kan tak sama dia punya aliran. Macam mana nak align, jadi macam mana kita nak kenal dia lebih rapat. So itu benda yang kita harus be aware. Then humility is one yang Kak Aisyah belajar dalam situation of how kita tak akan go macam over the dose, over limit lah, macam terlebih macam mengambil kesempatannya level lah. So dia ada 4 kaedah yang Kak Aisyah selalu share. Dia ada humility, dia ada acceptance, penerimaan diri, acceptance, and then dia ada gratitude, gratefulness, dan dia ada surrender. Ni 4 perkara ni memang kena jaga. Because this akan bawa kita ke aliran kesedaran kita akan tinggi. Because kita akan selalu berfikiran dan berjaga-jaga mindful. Then baru kita boleh go, bila kita help others, kita akan go level of ikhlas dan ihsan dekat diorang. So perkara-perkara ni adalah perkara untuk menyucikan diri, adik. This is something yang people can look at untuk bersihkan hati. Tapi kalau orang tak ada macam tak berfikiran yang ikhlas tu, kadang-kadang even ikhlas kita tak dapat maintain daripada awal sampai kita tua. Nanti ikhlas kita dah ada banyak variation, banyak peringkat-peringkat ikhlas tu. Macam mana kita nak jadi ikhlas dan innocent. The level is to keep that innocent of ikhlas yang Allah terima keikhlasan kita tu. Bukan keikhlasan yang manusia macam diorang, how diorang gauge tau. Because setiap yang kita lakukan ni sebenarnya bukan untuk mendapatkan manusia punya validation, bukan. Setiap yang kita lakukan ni kita nak dapat keredaan Allah. Allah terima ikhlas kita, supaya dengan ikhlas tu lah Allah cakap, kau tak sihat, kau sakit, yang aku beri kesakitan untuk kau tu aku akan ambil balik. Kerana ikhlas kau lah aku ambil balik. Kerana sabar kau lah aku ambil balik kesakitan tu. Kerana ihsanan kau lah aku bagi balik positivity. Itu adalah kita tahu daripada ujian Allah. Tapi tanpa itu, macam mana kita tengok seseorang kadang-kadang bila dia ada sakit, dia sangat dapat sakit tu dia bertahan lama. Ada jugalah, masa Kak Aisyah kan healing journey. Kak Aisyah memang jumpa orang, bila orang tu sakit, saya dah 30 tahun sabar. Bagaimana bila orang tu 30 tahun sabar tu, masih boleh ke ada peluang yang Allah nak bagi syifa tu? That journey yang kalau tengok sebenarnya untuk Allah masih nak menunggu kesabaran dia, because macam sabar tu many people have to be mindful lah. I cannot take sabar for granted. Yes. Then ada orang terhilang sabar. Pasal urusan menjaga anak-anak ni dia memang kita punya challenge tau. Dia menduga kesabaran kita tau. Dia memang trigger, dia trigger tu. So bila dia trigger kita kena tahu yang itu adalah ujian kita. Memang awal uji kita ya? Yes. Dengan anak-anak. Yes, anak-anak, orang tua, betul. keliling kita, silaturahim kita, kawan-kawan kita. Suami, betul. Kadang-kadang can be from outsiders pun yang kita tak ada sangka-sangka. Can be from any source lah, adik. So macam mana dengan keadaan-keadaan ni kita masih tetap boleh sifat positif tu. Itu yang Kak Aisyah cakap 4 perkara tadi tu. So kalau yang diorang mendengar, at least diorang tahu yang diorang kena
faham yang kita kena sentiasa humble. Humility tu lah. Bila menerima tu mesti humble to receive. Kak, saya ada soalan. Contohlah kan, kita ada macam kita buat benda-benda yang kebaikan. Kita semua Allah punya macam semayang, tak tinggal puasa. Tapi kita still diuji daripada awal umur kita start muda sampailah kita nak dekat 40, 50. Adakah kadang-kadang empunya diri tu menganggap teruk ke aku ni? Kenapa aku diuji sebegini rupa? Ada orang tak ada ujian macam seteruk kan? Ada orang dia bertimpa kak. Adakah orang tu tak baik? Macam mana dia nak cakap, aku ni jahat sangat ke ya Allah nak uji sampai macam ni sekali? Boleh tak akak bagi pendapat? Dia ada dua cara penerimaan. Penerimaan, ada satu Kak Aisyah cakap acceptance, penerimaan. Macam Kak Aisyah, kerana Kak Aisyah punya life memang Kak Aisyah memang kalau nak cakap ujian tu memang ujian Kak Aisyah banyak. Tapi Kak Aisyah punya senyum sentiasa tu macam orang rasa Kak Aisyah tak pernah diuji. Bila senyum Kak Aisyah tu orang takkan tahu yang Kak Aisyah sedang diuji. Itu satu, cara kita reply, cara kita respon dengan ujian tu. So kadang-kadang bila Kak Aisyah diuji, the more senyum Kak Aisyah akan jadi lain sikit. Dan kawan Kak Aisyah akan tahu, okay jangan kacau Aisyah, dia tengah multitasking. Macam gitu. So situation dia dan Kak Aisyah cakap nanti jangan interrupt because Kak Aisyah tengah break down the process. So proses pemahaman dia because kalau kita masam macam masa Kak Aisyah kecil memanglah Kak Aisyah tak tahu jadi Kak Aisyah akan muka masam. Tapi bila Kak Aisyah rasa muka Kak Aisyah masam, my aunties and uncle yang tengok muka Kak Aisyah cakap, oh serius habis muka kau kalau masam, takut aku nak pergi dekat. Kak Aisyah cakap, oh. Dan Kak Aisyah pula masa grow up, Kak Aisyah nak orang approachable dengan Kak Aisyah kan. Cakap, I want to be more approachable. So how I can be more approachable is, one, I must smile more. Itulah masa kecil-kecil tu Kak Aisyah dah dapat kesedaran tu. Then second, bila kita diuji tu, masa Kak Aisyah diuji, memang Kak Aisyah masa Kak Aisyah ambil universiti tu, memang Kak Aisyah rasa masa Kak Aisyah ambil universiti tu, Kak Aisyah diuji bukan saja Kak Aisyah nak kena paskan periksa Kak Aisyah yang universiti lebih susah daripada aliran-aliran dulu-dulu kan. Tapi masa Kak Aisyah ada ambil universiti pula, mak Kak Aisyah pun sakit masa tu. Kalau Kak Aisyah tahu yang mak Kak Aisyah akan sakit, same time masa Kak Aisyah ambil Kak Aisyah punya degree tu, Kak Aisyah takkan ambil degree tu langsung kan? Can imagine. Tapi Kak Aisyah mana tahu yang ujian tu akan datang. Kerana ujian tu datang selepas Kak Aisyah dah sign up untuk belajar degree tu. Jadi nak tak nak kita kena lalui juga. So penerimaan, acceptance level. So acceptance level tu kita kena mengikhlaskannya lah. Dah dicatat dalam hati kita kan, dah dicatat. Jadi macam mana kita nak mengelakkan perkara yang dah dicatat, kirakan itu adalah penerimaan acceptance level lah. Yang perkara ni dah memang akan seiring, dia bukan either or, dia end, this and this. So I have to go through degree punya challenge yang kita nak belajar lebih gigih ni, dan kita kena jaga ibu kita yang sakit. Dan masa tu Kak Aisyah diuji lagi dengan financial, where Kak Aisyah kena bayar untuk degree Kak Aisyah sendiri masa Kak Aisyah sekolah tu, tapi Kak Aisyah juga kena bayar my mum punya medical. Dan masa tu memang Kak Aisyah buat kerja freelance freelance masa tu. Dan masa yang Kak Aisyah buat kerja freelance, Kak Aisyah mengajar, memang Kak Aisyah kena take up 10 students. 10 orang. Dan kawan Kak Aisyah cakap,
Aku ambil 1, 2 dah tak larat nak mengajar. Kau boleh ambil 10 lagi Syah. I cakap ya, kalau aku tak ambil 10, siapa nak pergi bayarkan satu pelajaran aku tu. Second, mak aku pergi medical tu, siapa nak pergi duk bayar. Kan? Because at the end of the day, if no one takes it on, how can my mother continue living? Because dia masih perlukan macam that particular ubat yang Kak Aisyah nak kena bayarkan. And there isn't anyone else that's going to be available paying that. So Kak Aisyah have to be the one taking it on. So masa tu, so macam mana Kak Aisyah macam how do I take it on and say surrender? And Kak Aisyah surrender to Allah. Ya Allah, kerana ini adalah ujian yang datang daripada kau. Kau mempermudahkanlah urusan aku nak pergi lalui, nak pergi. It's like because I am the one carrying it out. Because I am the deliverer. Yeah. So kau mempermudahkanlah urusan aku ya Allah. Itu yang Kak Aisyah akan sentiasa doa. Dan Alhamdulillah banyak juga laluan-laluan yang Kak Aisyah tak sangka-sangka yang datang. Macam kadang-kadang kalau kadang-kadang Kak Aisyah tengah lecture dan Mak Aisyah call. Nanti dia akan cakap, Aisyah, kakak kau belum sampai, for example lah. Because nasib baik kita adik-beradik, kita orang bagi masa lah siapa jaga mak pukul berapa. Kalau Kak Aisyah pergi lecture, siapa jaga mak, siapa buffer kan, bapak Kak Aisyah kerja. Bila bapak Kak Aisyah balik, bapak Kak Aisyah boleh cover. Dan bila kakak Kak Aisyah balik, siapa pula yang cover. So masa tu Allah kurniakan my late mum 3 orang anak perempuan. And orang tahu memang anak perempuan adalah anak yang boleh buat multitasking. Yes, true. Anak True, perempuan Kak. kesabaran dia sangat tinggi. Sangat Kedua. tinggi. Yes, So true. kenapa Allah kurniakan 3 anak perempuan walaupun diorang nak anak lelaki? Oh, maknanya saya faham. Setiap anak tu ada sebab kenapa kita dapat. Betul tak, Kak? Betul. Kerana Allah Maha mengetahui, dia lebih mengetahui, dia lebih mengetahui kenapa Faham? kita deserve anak perempuan atau anak Ramai. lelaki. Let's say anak first perempuan Allah pilih, anak first lelaki Allah pilih. Kenapa Allah rasa first is boy? We deserve the first boy atau we deserve Even the first girl. Even though kita suami isteri lancang nak anak lelaki lah, itulah itu. Still, maksudnya dia dah tertulis lah Kak Faham? Yes. Okay Kak, teruskan Kak. Okay. Jadi masa Kak Aisyah lalu itu, memang Kak Aisyah ada di satu yang Kak Aisyah realise, yang Kak Aisyah learn, sekarang dah belajar pasal holistic, that spiritual kita sebenarnya kalau kita strong dengan spiritual foundation kita, dia akan dapat back us up. Apa tu spiritual yang Kak Aisyah sebutkan? Dia adalah daripada segi satu sektor, pecahkan daripada willpower. Sifat perjuangan. Meremang. Sifat berjuang kita Jangan putus asa. Kita tak boleh putuskan, kita tak boleh lepaskan dia sampai nafas kita diambil oleh Allah SWT. It is till our last breath. We cannot give up till our last breath. Itu adalah satu prinsip yang kita harus teguhkan. Never give up. Sebab tu orang cakap never give up hope, never give up in anything that happen to us. So not giving up is something that you should take it up. Itu satu. Second, jangan lupa yang Allah itu is present 24/7. Yes. We are not alone. Kita tak seorang untuk lalui hal-hal yang kita lalui. We are never alone. Yes Kak. Kita akan rasa alone tu kalau kita pentingkan diri kita yang kita rasa physically, I am alone. Touching pula. But we are never alone. Allah sentiasa ada. And how Allah can be there hugging us is bila kita bersifat positif. Yang Allah, Ya Rahman, Ya Rahim.
Tu satu. Second, Allah is merciful. Yes. Yes, Kak. Dan dia tahu kita ada sifat pelupa, dia akan sentiasa allow kita untuk change no matter what. Terharu pula, Kak. Usaha kita tu, istiqamah tu jangan berhenti. Because kita ni bukan deciding factor. Yes. Kita bukan deciding factor macam mana dia akan berlalu. Kita bukan keputusan. Kita bukan decide bila benda ni nak end tau. Kak Aisyah pun tak tahu when Kak Aisyah take it on, when that will end. Because end up Kak Aisyah punya degree is a 4-year degree. It's accompaniment with an honors. Jadi it's a 4-year degree tau. And mak Kak Aisyah, arwah mak Kak Aisyah meninggal on the 5th year, means that masa Kak Aisyah nak graduate tu, nak ambil ijazah, masa tu arwah mak Kak Aisyah dah meninggal. So she does not even know whether I pass or not my degree tu. Oh ya, Kak. But masa last year yang Kak Aisyah nak ambil Kak Aisyah punya kertas tu, kertas periksa tu, Kak Aisyah memang nearly tak ambil periksa. Pasal kawan Kak Aisyah duk sibuk bertanya, dia selalu akan cakap, Aisyah, kau tak pergi bayar? Periksa kau kan lagi 3 bulan, bulan konon periksa Kak Aisyah bulan 8 lah. Tapi kena bayar bulan 1. Dan kawan Kak Aisyah memang tahu tiap-tiap tahun Kak Aisyah kan sibuk bayar. Pasal kadang dia akan tumpangkan Kak Aisyah pergi tempat nak bayar kan. Lepas tu bila last year tu, masa tu my mum dah meninggal lah. Dah meninggal. Dan Kak Aisyah, then after that, kawan Kak Aisyah cakap, kau tahun ni tak bayar periksa? Kak Aisyah cakap dengan dia, nak bayar apa, bank account aku dah telur. Tak ada duit langsung. Kak Aisyah dah, masa Kak Aisyah meninggal tu dulu memang kita orang dah wipe out everything lah that I have. And during that time, masa tu something happen in my life yang duit yang Kak Aisyah ketepikan untuk yang study untuk my late mum tu dah terpakai tau duit tu. So Kak Aisyah cakap Kak Aisyah dah tak ada access lagi. Kak Aisyah cakap nak bekerja pun duit tuition pun datang. Kak Aisyah cakap maybe in the next few months lah. But to cover now, dia memang now tu tak ada. Then Kak Aisyah dapat rezeki luar biasa lah during that time. Kawan Kak Aisyah yang tahu situasi Kak Aisyah, dia collate, dia macam kawan, ada kawan Kak Aisyah dah bekerja juga. Dia collate tau, diorang geng-geng ni, dia kumpulkan duit lah. Dia kumpulkan duit, dia cerita, Kak Aisyah tak tahu apa, duk cerita dengan kawan-kawan Kak Aisyah, dia cerita dia collect tau duit tu. Pasal itu jatuh pada masa mak Kak Aisyah meninggal jugalah. So dia cakap, dia collect tu, lepas tu diorang bagi Kak Aisyah 2 sampul. Satu sampul masa untuk my late mum, memang diorang bagi untuk my late mum tau. Masa my late mum meninggal, diorang bagi sampul untuk my late mum meninggal. Jadi yang lagi satu sampul, dia sebenarnya bagi untuk Kak Aisyah. Dan Kak Aisyah, bila dia cakap, Aisyah, ni sampul is for you. Jadi Kak Aisyah cakap, apa hal pula untuk Kak Aisyah kan? Kak Aisyah cakap kan, because kan my late mum punya dah settle what, hari tu korang dah bagi apa kan. Cakap tak, it's not meant for your mum, it's meant for you. Then diorang cakap dengan Kak Aisyah, go and pay your school fees and take your exam. Maybe dia cakap, maybe you think it may not be important now, dia cakap, but to us, that's your last ticket to take your because it may change your future after that. So Kak Aisyah tengok pun value dia dan Kak Aisyah cakap okay lah, I'm going to pay you all back lah. Siapa yang kasih pinjam ni? Korang ni ada-ada je kan Kak Aisyah cakap, because I did not expect it out of them. Dan dia cakap bukan, it's not meant to be alone, dia cakap dengan Kak Aisyah. It's a gift. Jadi dia cakap tak payah kisah nak bayar balik lampun, dia cakap it's your gift. Then after that dan Kak Aisyah ambil periksa lah masa tu. Itu adalah consider perjalanan hidup Kak Aisyah yang Kak Aisyah lalui, yang
memang Allah masa tu is with me. So Allah tahulah yang Every time. budak-budak ni maybe dia yang gerakkan hati kawan Kak Aisyah. Ya. Kita tak Betul, tahu kan. betul Kak. So because to put him first place in your life. Ya. Because many others Ya. put Allah second place, Second, ibu ya. first, Allah second. But Ya. no, it's ibu second, Allah first. Oh, first, ya. Allah is always first. The rest is second. Ya. And ibu tu tak akan rasa tersinggung kalau you put Allah first. Ya. Betul Kak. But a lot of people expects it to be first. Ya. And that will be a struggle lah kalau you look at that. Jadi masa yang last my late mum, dia menghembuskan nafas yang terakhir dan the last yang dia boleh berbual dengan Kak Aisyah tu, it doesn't happen masa Kak Aisyah boleh see dia face to face lah. It happens on the phone. Dia call Kak Aisyah, "No, kakak mana? Aku tengah tunggu kau balik." Macam gitulah. She always expect and anticipate me coming home from my lecture. Right. So Kak Aisyah memang tak adalah hal melencong-lencong. So but that period yang dia nak boleh share, dia boleh duk share dalam foto, dia akan cerita, aku nak cerita sikit. On the verge of the phone dia boleh cakap, aku nak cakap segala kebaikan kau tu, kalau aku nanti dah tak dapat sempat nak cakap, aku nak sempatkan sekarang lah, dia cakap gitu. Dia cakap, apa yang sempat tak sempat tau. Because masa tu memang not long lagi, masa dia tak lama lagi kan. So Kak Aisyah masa tu, so masa dia tengah sadar lah, Kak Aisyah rasa is masa dia masih sadar, she want to say it. Because kalau dia dah tak sadar, she will not be able to say it. And I will not be able to get the message. Because kita kadang-kadang bila orang tengah dalam keadaan nazak, kita tunggu them to say the last thing. But sebenarnya that one dah over dah. Is bila you masih boleh berbincang dengan diorang tu, is the time that Allah dah kasih you that window untuk berbual dengan diorang. Yeah, and my mom said to me, dia cakap segala kebaikan kau tu, dia cakap aku ni tak dapat balas. Can you imagine? Mak nak balas kebaikan anak. Kak Aisyah dah jurai-jurai dah keluar air mata dah masa tu. Ya. Kak Aisyah ask my mom again. Kak Aisyah cakap, kenapa pula mak duk mengira kebaikan orang pula? Kan Kak Aisyah akan dia cakap, selalunya dia cakap penghambaan bakti tu datang daripada certain extent, dia cakap. But I think my mom saw yang Kak Aisyah extended for her extra miles. Kak Aisyah pun tak tahu yang Kak Aisyah ni orang dia kalau kasih ni extra. Kak Aisyah pun tak perasan. But my mom acknowledges it. Dia acknowledge correct. Dan dia cakap, jadi kebaikan yang aku tak sempat nak balas untuk kau kat dunia ni, aku serahkan balik pada Allah untuk balas segala yang Allah rasa kebaikan tu kau perlu untuk kehidupan kau di dunia selepas aku dah tak ada nanti. Dia macam a very touching farewell. Ya. Tapi Mujo dia sempat cakap dengan Kak, touching ni Kak. Saya pula touching. Sangat Seorang touching. ibu. And Kak Aisyah rasa macam memang that time dia share tu, Kak Aisyah dah Kak Aisyah dah meleleh-leleh dah kat dalam MRT. Dan Kak Aisyah cakap, mak kat MRT mak, sampai dah pasal puyuk dah Kak Aisyah masa tu lah. But that was the last good message I had from her, which is a positive note. Ya. Yeah. And Tua Kak. Yes, and how can you get that positive note from your kind act? Because ramai orang di luar sana akan cakap setiap kebaikan tu
habis mani sepah dibuang. Macam gitu orang Yes. cakap gitu. Then orang akan rasa how would my good deeds be rewarded, right? Kita fikir rewarded, tapi sebenarnya bukan urusan kita yang mencari reward tu. Sebenarnya kita perlu cari reward tu because urusan Allah yang akan reward kita. Whether kita akan dapat di dunia dan di akhirat atau dia meant for akhirat sahaja atau it's meant for dunia sahaja. And Kak Aisyah belajar daripada kitab Al-Quran, kalau Allah reward kita 100% kat dunia is more dangerous daripada betul. kita Akhirat. feel that we are sacrificed in this dunia and we are suffering with a lot of hardship in this dunia. Because the principle is the more hardship you go through, the more better the reward is in akhirat. Ya, betul tak? But macam mana orang nak go through hardship tu with a smile? Susah lah Kak sebenarnya. Yes. So it takes a lot of endeavoring. Endeavoring kirakan ketabahan, jiwa yang kental. Kalau ada orang ada jiwa yang kental, strong will yang tak pernah berputus asa, yang sentiasa bersemangat untuk lalui, dan Allah akan tahu bila you akan hilang you punya energy tau. But don't worry, when you are at your 1%, Allah akan datangkan seseorang untuk be there for you. But bila Allah datangkan, kadang-kadang kita ingatkan kita dah last straw, for example it's our last straw, then kita tepis juga that 1% last straw, then is done lah. Kita akan struggle before the next one datang. Itu yang kadang-kadang orang miss the boat. Yes. Dalam ujian tu, dalam setiap ujian tu akan ada rahmat. Like Kak Aisyah memang selalu percaya that there's always blessing in disguise. Itu memang Kak Aisyah punya motto lah. There's always blessing in disguise. I always believe that. And because there's always blessing in disguise, Kak Aisyah akan always tahu that there's always light at the end of the tunnel. So Kak Aisyah memang look forward for that light at the end of the tunnel, walaupun Kak Aisyah tak tahu cahaya tu datang daripada what form, kan. Siapa yang pembawa cahaya tu pun Kak Aisyah tak tahu. But that will be something that Kak Aisyah selalu look forward. That's how you can hold on to that positivity with you at all times sebenarnya. Masa umur Kak Aisyah that age, memang Allah dah datangkan Kak Aisyah sahabat-sahabat kejana lah. Sahabat-sahabat yang memang kita boleh bawa ke syurga lah masa tu. Because itu yang kita kena faham, kenapa kita dapat rezeki sahabat-sahabat kejana. Dia bukan kerana kita nak sangat. Bukan. Betul. Kerana Allah maha mengetahui yang sahabat-sahabat jannah ni Allah dah rearrange dah arrange untuk kita ada. Kerana Allah tahu cubaan kita bukan mudah. Betul Kak. And Allah is there for us actually melalui penghantaran sahabat-sahabat yang Allah akan hantar untuk kita. Betul Kak. Touching pula. Kenapa Kak saya asyik berjujuran je? Sampai kot akak punya cakap ni. It's actually the sincerity lah. Kak Aisyah rasa itu adalah satu perkara yang sincere. What my late mom says to me is a sincere word. Ya. Because normally kalau budak ni kalau mak-mak diorang cerita macam gini, dia akan cakap, alah mak bedek lah macam gini. Macam mana perkara sincere yang keluar kita nak bantah? Ya. Bila kita bantah tu, kita ibarat kita yang sebenarnya potong rezeki kita sendiri. Ya. Jadi masa yang Kak Aisyah grow up, Kak Aisyah really am mindful. Bila kita nak bantah tu, kita bantah
tapi bertempat. Boleh je kita bantah anytime, tapi bantah tu biar bertempat. Means it must be a good occasion kenapa kita bantah. Dan kalau kita bantah, orang akan faham that kita tak bantah ikut suka-suka hati je. Dia memang ada sebab yang tertentu kenapa kita bantah. Jadi orang akan hormat bila kita bantah dalam sesuatu tu. Ya. Ada sebab lah kan Kak, kenapa kita Ada bantah. sebab. Ada sebab. Dan Allah yang gerakkan hati untuk Ya, memberi kita everything is kekuatan. Allah. Betul Kak, saya setuju. Ya, so itu adalah satu yang sebenarnya kita kena embrace. Nombor satu, positivity with Allah adalah satu perkara yang kita kena embrace. Nombor satu, on top of everything else in the world. Yang that acknowledgement is so important lah. How you want to be positive. Yeah. Because every yang you lalui pun memang you harus bawa Allah ke mana you pergi dah. Ya, betul Kak sebenarnya. Allah is the transparent handbag tau sebenarnya. Ya. True Kak. Betul, saya setuju dengan Kak. Ya. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan dia Kak Yes. Bukan kadang-kadang, selalu kita lupa dia. Jadi kita harus akui yang Allah ini dia memang penjaga semua makhluk dan umat di dunia ini kerana semua tu adalah ciptaannya. Dia creator. Bagian-bagian rezeki pun dia dah tentukan. Betul Kak. Macam every time maksudnya kalau setiap tahun tu dia ada problem, tu semua Allah yang tentukan. Betul tak Kak? Betul. So kita tak boleh menidakkan ke Kak? Betul. Tak boleh menidakkan. Macam bila Kak Aisyah dengan my younger sister lalui a certain phase of life, kita akan tahu ada tahun lebih susah daripada tahun sebelumnya. Ya. Dan kita akan merasai dia sampai kalender tu 31 Disember tahun-tahun itu. Sampai hari yang penghabisan. Bila dia dah switch one aja, angin dia dah lain sikit. Betul Kak, ada orang mengalami daripada Januari sampai penghujung, susah aja. Betul tak Kak? Betul tak Kak? Ada orang mengalaminya macam ni. Ada orang daripada Januari sampai Disember senang je Allah bagi. Betul tak Kak? Itu saya setuju. Saya setuju dengan apa yang Kak cakap. Buatlah macam mana pun, memang tahun tu tahun susah. Susah lah kan, betul tak Kak? Betul, saya setuju. Tapi kita kena also have this phrase or proverb like when the going gets tough. Another of my friend always use this phrase lah. Dia cakap when the going gets tough, give. Dalam kesusahan lah kita harus memberi lebih zakat. Ya, sebenarnya Allah nak uji kita kan Kak? Faham. Allah nak uji sifat pemurah kita. Dalam kesusahan walaupun kita tengah susah. Dalam susah tu kita masih boleh masih ada hati nak bersedekah. Meremang Kak, Kak cakap macam tu. Ibarat you have the last $10. Ya. Tapi ada orang minta, Kak boleh kasih saya $10. Mana dia tahu kita ada $10 kat wallet? Dia tak tahu kan. Tapi dia memerlukan $10 tu. Kita fikir, besok aku dapat gaji. $10 ni bagi aku memang penting. Tapi tak selebih penting daripada keperluan dia yang perlukan $10 ni untuk beli makan dengan balik rumah. Kerana dia dah tak ada dalam wallet dia. Atau dia nak kasih beli makan untuk mak dia atau anak dia. Which is far more perlu daripada kita yang cakap besok kan kita dah dapat gaji. For example. Faham. Jadi kadang-kadang bila kita beri $10 tu, walaupun dia nampak macam $10 je, RM10 je atau RM1 je kan. Tapi RM1 tu punya berkat tu, because it's the last dollar yang kita ada tu, berkat Allah bagi balik rolling tu luar biasa. Berganda-ganda, berlipat kali ganda. Ya. Faham Kak. Jadi
positivity tu adalah memang kalau kita nak fikirkan disiplin, memang ia adalah satu disiplin dan istiqamah. Dan masa apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita, macam Kak Aisyah dah lali dengan kesusahan tu. Bila ada kesusahan aja, Kak Aisyah tahu, oh, I'm going on to the right path. Means jalan yang Kak Aisyah lalui itu betul. Kalau Kak Aisyah tak diuji, that's not the right path. Ya, betul Kak. Kalau kita diuji, oh, this is the right path. Kita tak salah langkah, kita tak salah Lalu je Kak Lalu je. Lalu je. Lalu je track tu, jangan nak itu ini. Okay, faham. Jangan macam fickle minded atau patah balik. Macam ada orang cakap pantang mengundur sebelum macam sebelum battle dah mengundurkan diri kan. So never turn back. When Lalu you je. Just go through it. Walaupun Ona ada tu tsunami bagai, lalu je. Lalu aja. Okay, faham. Because kita tak tahu apa ada kat depan dia punya lesson. Besar dia ada pelajaran. Lesson learn. Ya. Ada pelajaran dia. Kalau kita tak lalu, kita tak akan habis pelajaran tu. Kerana pelajaran yang Allah beri kat kita adalah pelajaran, bukan pelajaran textbook. Pelajaran, ya, betul. Pelajaran experience ni, pengalaman hidup ni atau pengalaman kehidupan ni, dia tak datang dalam textbook. Siapa-siapa. Dia textbook kita ni. Textbook Lain-lain. yang Hadijah cuma dia akan kita ditanya. Dinilai. Jadi itu adalah kita punya, kirakan apa yang kita nak bawa balik ni. Buku kita ni. Ke akhirat. Saham akhirat lah. Walaupun teruk sekalipun dia punya yang kita nak lalui battle tu, jangan question, jangan apa, lalu je. Mata kasar dia memang nampak bad. Mata kasar pasal mata manusia kan. Teruknya aku ni. Tapi mata halus sebenarnya, dia sebenarnya di mata Allah is actually positive. Very warrior Very lah good. macam tu. Yes. Very noble. Walaupun benda tu kita tengok, ya Allah, tak boleh nak hadap benda tu kan. Seorang-seorang. Kita rasa, tapi awal tengok, kita lalu dengan yang bagus, ini aku bagi dia boleh. Yang ni aku bagi dia boleh. So, kadang-kadang kita kena cakap dengan diri kita, awal bagi, walaupun orang tu tak awal bagi, kita asyik bagi, maknanya kita jangan pandang macam awal tu kejam. Betul tak Kak? Betul. Dia sebenarnya macam bila apakah? kita dah overcome it above, kita selalu betul, above faham. the challenge, right? Bila kita dah lalui, Ya. Beremang macam Kak. mana kita dapat kekuatan tu Padahal situasi tu susah nak keluar daripada situasi yang tengah stuck tu. Kepompong tu. Tapi macam mana kita dapat kekuatan tu untuk lalui situasi tu? Miracle Kak. Miracle. Baru saya nampak. Jadi Allah itu adalah miracle. Tak nangis Kak. Allah akan sentiasa create miracle Faham. untuk kita. Kita je tak nampak Allah punya miracle tu. Tapi kita selalu cakap awal tu kejam kan? Tapi kita yang salah cakap dekat Allah. Sebab tu Kak Aisyah cakap, Kak Aisyah selalu ajar ramai untuk be mindful of what you say. Because segala apa yang kita katakan, walaupun kita cakap tu dia menjadi doa. Kerana doa siapa yang aminkan? Malaikat kiri kanan tu yang aminkan. Malaikat, Dia tak memilih negatif positif. Dia pun tak tahu apa tu negatif tu positif. Dia cuma tahu kalau Allah cakap, apa orang apa yang buat, kita kau cakap, aminkan, kau angkatkan, jadi dia akan angkat je. Dia jadi. Dia tak buat sorting pun. Jadi itu yang kita kena be very mindful. Our words. Okay, faham Kak. Kerana kita tak tahu berapa banyak malaikat dengan kita tadi. Banyak Kak sebenarnya. Bukan dua je. Kalau kita ada ramai yang mendoakan kita, berapa ramai malaikat tu dik? Itu pun kita still tak appreciate kan Kak?
kita selalu je menyala. Kita tak tahu ya Allah bagi kita ni, kita ada apa, circle kita ni yang dia ada jaga kita everywhere kita pergi. Tu ramai yang tak tahu sebenarnya. Saya dah Macam tahu tapi saya tak, macam akak cakap. Saya jumpa orang-orang yang hebat, macam akak, Puan Fiza, orang-orang yang ajar benda ni. Tapi saya, patutnya saya bertuah rasa benda ni. Tapi kadang-kadang saya tak, apa tu akak cakap, amalkan. Macam bapak saya, dia pun ada ilmu-ilmu juga agama. Tapi dia dah ajar. Tapi kita yang macam kadang-kadang manusia, every time kita tak grab. Kak Aish, yes, Kak grab the opportunity Kak. Macam kadang-kadang saya jumpa orang, majority ajar benda macam Kak. Holistic, metafizik, semua. Kebanyakan saya jumpa, lepas tu apa yang abah saya ajar, ustaz dia ajar, mengenal diri itu, kan? Jadi saya cakap pasal mengenal diri itu memang saya meremang. Every time saya belajar macam dengan akak, dia sampai saya. Kadang-kadang ada orang dia tak ada sampai goosebump, dia macam masuk kiri keluar kanan kan. Macam saya, every time macam akak cakap ke, macam yang saya belajar metafizik tu, dia macam meremang terus Kak. Kadang-kadang saya rasa macam, walaupun aku lalui macam-macam masalah, tapi aku kadang tak nampak benda tu dia datang macam, saya dapat orang-orang yang baik-baik. Saya bersyukur sangat. Itu kadang-kadang saya tak appreciate benda tu. Tak menggunakan, tak amalkan. Macam akak cakap, zikir tu semua kan. Sebab saya punya orang cakap kalau macam saya dah ada ilmu tu. Kalau saya amal, saya akan jadi luar biasa. Tapi saya tak tahu kenapa saya tak appreciate benda tu. Mungkin masa untuk awak nak carry out. Kerana setiap kita ada masa macam Kak Aisyah ada urusan bab masa tu. Masa makna time. So time management tu adalah satu perkara yang Kak Aisyah memang struggle. Because Kak Aisyah nak kena balance everything. And dia selalu pecah 5 dah. Dia tak ada masa tu, dia bukan one thing at a time for myself. Dia tak. Dia selalu 5 things at one time. Macam mana Kak Aisyah manage time tu yang 5 perkara happen serentak to me. And masa Kak Aisyah muda sikit, I was given a test at 18. Dan macam mana Kak Aisyah manage it. Sampai kalau Kak Aisyah mismanage perkara yang berlaku tu, itu yang buat Kak Aisyah kerana perkara sesaat 30 saat tu, dia membuat Kak Aisyah ada satu sis. Macam mana Kak Aisyah, how does it get itself manifested? So masa tu Kak Aisyah cakap, I'm always positive. I always keep the positivity. But why 30 second ni affect me sampai Kak Aisyah boleh, it can be manifested into a cyst. I was like asking myself. And I told myself, maybe Kak Aisyah tak shield enough. Kak Aisyah punya shield tak kuat. Energy shielding diri Kak Aisyah. But because benda yang perkara yang berlaku tu happen to people yang close to my heart. Dia kalau urusan kita masih boleh cope, tahu adik. Sekarang dia berlaku pada orang yang kita sayang dalam dunia ni, yang berlaku pada diorang. So macam mana kita nak sabarkan diri kita bila diorang tengah lalui cubaan tu. Itu yang Mak Kak Aisyah ajar, sabarkan diri. Yang kalau Kak Aisyah nampak perkara-perkara yang penganiayaan sekitar, macam mana kita nak sabarkan diri kita, jangan terpengaruh atau macam react to that situation yang bukan kita punya laluan. Then bila masa yang kita boleh tolong bantuan, boleh hantar bantuan, then respond immediately, jangan terhegi-hegi. Tunggu window period. Mak Kak Aisyah akan cakap tunggu window period. Masa tu Kak Aisyah, window apa sih? Tingkap mana nak pergi tengok? Tingkap buka je kan. Tapi kadang-kadang orang tua-tua dia cakap dalam tau. Dia punya cara explain tu sangat
dalam, tak nampak, transparent macam window. Window apa? Window of time, window of time frame. Benda-benda tu yang kita kena tunggu masa yang tepat untuk bereaksi. Sebab tu is to respond, not to react immediately. Kadang-kadang bila react immediately, kadang-kadang dia boleh membawa padah. Ya, betul. Yang Kak Aisyah masa umur 18 tahun tu, itulah react membawa padah. Itu yang Kak Aisyah dapat first tease. Dan Kak Aisyah went through day surgery lah masa tu. Bila Kak Aisyah bersihkan day surgery pun, Kak Aisyah pergi sendiri. Kak Aisyah tak susahkan my parents. Kak Aisyah pergi, Kak Aisyah bayar. Masa umur 18 tahun tu, tak tahu macam mana Kak Aisyah dapat duit untuk bayar duit hospital sendiri. My surgery lah, my first surgery in my whole life. Kak Aisyah pergi hospital, Kak Aisyah ada duit untuk bayar cash. Lepas tu Kak Aisyah balik. Itu pun cousin Kak Aisyah yang hantar Kak Aisyah balik. Dia cakap hari-hari kau hantar aku balik, ni hari aku pula nak hantar kau balik. Ha ha ha. Dia cakap dia dapat return the favor, tak boleh angkat kan. Dia hantar, mak Kak Aisyah like, oh ni hari ada orang hantar kau balik. Cerita. Dan Kak Aisyah cakap, tak, Kak Aisyah tak buka mulut. Cousin Kak Aisyah yang cakap, ni hari dia pergi operation nanti. Dia pergi operation? Tak tahu. Tak bilang mak. Tak tahu. Akak hiding lah. Akak Aisyah hide. tak bilang. Then my parents, terus my mum duduk sebelah Kak Aisyah. Kau tak bilang pun lah, mak sibuk harian kan jualan. Nak bilang macam mana kan. Memang hari-hari operation business jalan terus. Dah boleh pause kan. Kak Aisyah buat masa-masa yang Kak Aisyah dah sesuaikan masa cantik. Kak Aisyah pun pergilah. Lagipun di surgery dia tak lama, sejam je Kak Aisyah cakap. Minor lah Kak. Tak payah pantang. Tapi itu pun doktor tak jahit pun. Oh ya? Dia dari bawah Tak, dekat perut tu dia potong, dia kelas dia biarkan. Lepas tu tak dia jahit? tampal dengan plaster. Dia tampal dengan, bukan plaster tau, bandage. Bandage dressing je. Sikit lah, sikit je. Sikit tu. Tak jahit pun. Masa tu akak umur muda kan, tak question benda tu 18. kenapa jadi. Tak, Kak Aisyah tahu itu adalah on term of emotion, but I didn't know that is the repercussion of it. So the same thing happened when I'm 36. Again? Tapi bila Kak Aisyah 36 tu, Kak Aisyah dah kenal parti pokok. So Kak Aisyah tak go through surgery. Just apply guna parti pokok lah. Herbal. Parti pokok dengan breathing. Kak Aisyah belajar lah. Masa tu belum jumpa Ciprofixa pun. Boleh heal? What a miracle ya Kak. It's through dia breathing dengan they call that quantum breathing breathing and after that Kak Aisyah apply perubatan parti pokok tu dengan selawat lah masa tu. Benda tu je sembuh. Dan itu yang Kak Aisyah learn, macam mana parti pokok ni boleh digunakan untuk internal care, untuk healing lah. Lalu belakang. So itu yang Kak Aisyah go through. After that Kak Aisyah memang research deeper. Mungkin itu awak nak tunjuk lah akak punya perjalanan buat benda tu kan. Because of dia bagi ni, lepas tu dia punya result ni. Memang dia susun atur jalan tu cantik betul Kak kan? Sampai hari ini Kak Aisyah lalui apa Kak Aisyah lalui, tapi macam parti pokok yang cerita tu, Kak Aisyah pun dapat laluan yang kedua, bukan laluan diri Kak Aisyah aja. Dia adalah untuk laluan ramai orang. Jadi Kak Aisyah tolong keluarga macam mana diorang nak keep their, macam I do. Macam sebenarnya kalau kita kehilangan ibu bapa dalam kehidupan kita, ada orang akan lalui depresi, kemurungan. Yes. So macam mana kita nak bantu diri kita atau bantu orang-orang ni keluar daripada kemurungan. Dia ada dua, kita akan lalui dua. Satu anxiety, satu depression. Depression, ya. Macam akak dapat lalui dengan
Ni lah sebab akak kan kematian mak akak umur yang muda kan. Mm-mm. So akak boleh lalui benda tu dengan tak ada depression dan anxiety. Kak Aisyah mula depression Kak Aisyah at the age of 18. Kak Aisyah ada mild depression. Tapi pasal Kak Aisyah belajar, kerana masa tu Kak Aisyah belajar psikologi sendiri lah. It's a hands-on learning. Geng-geng banyak belajar psikologi kan. Jadi Kak Aisyah keluarkan diri Kak Aisyah daripada depresi tu dengan menulis. Pasal masa tu Kak Aisyah ambil A-level. A-level kita kena tulis 500 words kind of like essay tau. So Kak Aisyah baiki diri Kak Aisyah macam mana Kak Aisyah download apa yang penuh, apa yang so otak Kak Aisyah memang dah penuh masa tu. So Kak Aisyah download apa yang penuhkan otak Kak Aisyah dengan menulis. So it's a letting go. Writing is part of letting go so. So orang kata menulis tu memang very good Therapy. sebenarnya kan? It's a therapy sebenarnya. It's a therapy. Your own diary. Mesti akak punya diary setebal sebab ada berapa tahun kan? 18, 19. Dalam setiap tu memang akak tulis je lah. Ya. Yes, Kak Aisyah memang banyak buku. Buku diary. Okay, faham. So dia memang terapi dia macam gitu dan itulah yang kita download kita punya mind. Tu kalau jual tu laku tu Kak, buat novel. Bagi pengarah kan. Bagi Sebab pengarah tu filem akak bagi je berapa amount. Sebab tu sekarang Kak Aisyah memang masuk daripada bidang penceburan menulis lah. So Kak Aisyah tulis Kak Aisyah buat dalam buat diary, e-book. buat novel. Daripada itu yang Kak Aisyah sekarang tengah go towards lah. Oh ya? Akak buat? Serius? Kak Aisyah nak cetakkan lah yang mana yang dapat Kak Aisyah cetakkan. Berapa tebal Kak? Tebal tak? Dia banyak series lah dik jadinya. Oh, okay. Bagus juga. Nak cetakkan ni belum lagi mempersiapkan lagi ni. Maknanya because of kita punya journey, cerita pun boleh jadi duit untuk kita jadikan inspire dekat ramai orang. Mungkin situasi sama ke, how to handle kan? Betul tak Kak? Betul. Bagus juga idea Kak kan? So at least kita rasa tenang kan dengan melalui tulis tu? Tenang, is a let out dan kita dah let out. Means kita dah kosongkan minda kita. Kosongkan. Then second yang Kak Aisyah discover that will detox whatever yang Kak Aisyah face in life is I went through yang current yang Kak Aisyah belajar massage therapy ni. Yang Kak Aisyah buat urutan aromatherapy. So dengan menggunakan aromaterapi yang asli, pati 100%, pati pokok asli, dia dapat kita buat detox, cleanse, repair and restore. Jadi dia akan clear off emotional, mental, spiritual and physical at the same time. Serentak. Semacam ibarat setiap pati ni, macam pati ni tengok. Pati ni nama dia apa? Tak nampak Kak. Acceptance. Oh, okay. Acceptance. Pati ni so akak punya acceptance. Ni Kak Aisyah punya. Menerima sesuatu dengan hati yang macam terbuka. YL punya Kak? Ni acceptance dah Ni acceptance. Macam YL punya? Ni YL punya. Yang ni gratitude. Ni YL punya ke akak punya? YL punya. YL lah. Oh, okay. Ni gratitude. Faham? So dia ada emosi dia sendiri. Kalau untuk orang yang tak kuat untuk membuat keputusan, then dia perlu ni common sense. Is it really works Kak? If akak apply benda-benda tu? Every oil dia ada affirmation. So it's our belief system. Oh, kalau tak percaya tak menjadilah. How benda tu boleh macam contoh akak kata ada minyak essential because of dia punya title dia. Macam mana orang tu create benda tu? Dia ada masuk apa dia benda ilham. gelombang ke? Ilham lah. Dapat ilham lah. Bila kita nak cipta sesuatu, ibarat kita jadi inventor. Setiap inventor dia akan dapat ilham dia. Setiap inventor dia akan lalui kegagalan dia. Oh, macam mana dia buat gelombang acceptance tu
masuk dalam minyak tu Kak Bukan, Miracle pasal betul. pati pokok tu dia ambil bila dia go through distillation process, pati tu dia masih dalam keadaan hidup. Oh, I see. Kalau Faham? perkara tu kalau dia memang masih dalam keadaan hidup, jadi esen tu dia adalah life form. The essence is the life form for the one that keeps the tree live forever. Essence tu. Sekarang essence tu bila pokok tu kita dah potong, kita nak maintain essence yang buat pokok tu hidup for 100 years. And it's actually diorang dah buat dalam, diorang dah diorang dah patikan dia lah. Means they extract it. Itu Ada yang buat expired dia ke Kak? mesti. If you have a natural 100%, dia tak ada expired. Oh, okay, faham. Kalau you campur-campur, ada orang suka campur, yang campuran tu ada expiry. Oh, okay, faham. Dan dia kadang-kadang expose dia tak boleh dalam matahari sangat. Botol gelap. Dia tak boleh kena direct. Direct kena matahari lah. Okay. Ya. Okay, faham. So banyak dapat input hari ni Kak. Dia ada temperature dia adik. Waktu-waktu dia, temperature dia kalau kita nak dapatkan pati yang special lah. Oh, no wonder dia mahal ya. Quite expensive. Kenapa akak tak keluarkan akak punya sendiri? Akak dikenali sebagai potion master. Oh, okay. Akak buat potion yang customize untuk individu. Oh, okay. Nak bersin pula. So, itu akak punya strength. Akak buat potion untuk individu. So, akak tak boleh cetakkan potion customize tu. Kerana setiap individu adalah unik. Faham? So itu aliran akak lah masa akak buat potion ni. Banyak input yang saya dapat hari ni sampai saya meleleh air mata. Berjaya juga. Setiap kali akak punya ilmu mesti saya goosebump and then mesti ada mengalir air mata. Dia macam touching sikit. Hari ni adalah hari luahan kerana kalau kita nak cari example tu kadang-kadang susah nak cari example kan. Ya. So Kak Aisyah kena share pasal pengalaman Kak Aisyah sikit lah. Baru orang faham nak relatekan dengan topik hari ni. Ujian kan, masa kita kan orang ingatkan kita sengaja tak dapat live hari tu pasal kita sengaja tak dapat tak buat pasal Kak Aisyah tak dapat masuk. Itu Kak Aisyah tak masuk. Can you imagine Kak Aisyah awak letak join, Kak Aisyah tekan join tapi tak keluar. Kak Aisyah tekan join tak keluar. Habis reception hilang. Lepas tu saya buat ke akak saya pula gelap. Kita dah accept, maknanya memang dia tak izinkan. Dia tak izinkan, tak jadi. Betul tak Kak? Yes. Buatlah macam mana pun kalau dia kata tak lah. Betul tak Kak? Betul. Maknanya hari yang sesuai adalah hari Selasa. Betul. Allah pilih hari Selasa. Kita manusia pilih salah hari. Tak hari tak tepat. Macam mana kita nak tahu benda tu Kak Itu yang Kak Aisyah cakap tak apa. Kalau macam awak, Alhamdulillah awak sangat open untuk hari tu ditundakan tau. Kalau ada orang, tak payahlah Kak Aisyah, tak payah langsung lah. Okay, we will not do it anymore. Macam ada orang akan cakap macam tu. Tapi awak tetap persevere dengan Kak Aisyah. Tetap, okay tak apa Kak Aisyah, besok. Tak apa, besok. Awak pun persevere, nak. Okay, itu yang kita dapat. Itulah kerana kenapa Allah pilih hari ni pasal memang meant to be today. Hari ni hari berkasih sayang meremang. kan. Meremang. Apa yang wording yang Kak keluar kadang-kadang saya goosebump sendiri tu Kak. Dia macam dia benda ni bukan saya buat-buat tau. Dia sendiri kan macam Kak cakap. Macam Kak cakap ada satu words tu dia goosebump. Keluar je goosebump.
Saya macam pelik lah juga kan. Mm-mm. Saya rasa macam Kirakan kita ada boleh masa connect. lawak remember something. Ya, So dia ya, betul Kak. tengah ingatkan awak, remember this, remember this, Ah, ah. remember this. Yes, yes. Sebab saya macam-macam pengalaman yang saya dah lalui sepanjang 43 tahun ni. Tahun ni umur saya Hmm. 43 Kak. Hmm. Ah, tu yang Kat sini awak tak jauh. meleleh. Apa yang akak cakap tu saya terkesan dengan diri saya sendiri. Mm-mm. Syukur Alhamdulillah saya masih ada lagi perasaan. Kan, kalau tak ada perasaan, akak cakap tu macam blur je kan, tak ada sampai, tak connect. Saya Betul. still Tak syukur sampai. lagi. Ada kan Kak? Alhamdulillah. Kan, Alhamdulillah. akak pernah jumpa orang macam tu. Kalau Tak, akak cakap, tak, dia macam bodoh je macam. pasal memory dia dah banyak lupa, Dik. Itu menunjukkan memory dia dah banyak Bahaya lupa. Kak. Macam tu bahaya Harus tak? diingatkan, betul. Okey, hari ini kita kena berhenti kan sekarang pasal takut nanti Tak apa. bateri dia flat kan. Okey, Jadi tak apa nanti Kak. kita boleh sambung bab macam mana kita nak fahamkan otak pula. Otak dan emosi. Boleh. Nanti anytime akak Itu cakap yang je. mencari-cari, insyaAllah. Okey, kita Akak kasi tutup. pulan lah. Okey, boleh. Kita tutup majlis kita dengan Surah Al-Anz. Wal-As. Okey. Okey adik. So itu saja. Nanti kita jumpa topik yang akan datang. Kalau ikutkan bebel-bebel ni tak akan habis. Ilmu ni tak akan habis sampai Tapi bila-bila. yang empat perkara yang Kak Aisyah nak summarize, humility, acceptance, gratitude and surrender. This is for 40. Hold on to it as long as you can. Okey. Terima kasih Kak. And then, Terima kasih kerana and then apa Kak? Keep these values pasal dia memang value yang susah kita nak execute tu kadang-kadang. Cubaan dia tinggi. Ya betul. So saya nak mengucapkan terima kasih kepada Kak Aisyah walaupun kita banyak ujian dan cabaran nak buat live je pun, tapi benda tu memang kalau dia tak izin tu tak izin lah. Maknanya kita just follow je. Kan, betul tak Kak? So saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Aisyah, bukan orang yang hebat, yang sudi jadi tetamu Kak Oya. Yang kerdil ni, siapalah Kak Oya. Tu je. So terima kasih Kak. Nanti kita jumpa Sama-sama, ke adik. lain waktu. Bye Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy birthday to you. Bye. Thank you. Bye Kak. Bye. Kak Aisyah join out. Bye Kak. Bye. Okay, Kak Aisyah out. Macam mana nak out? Saya turunkan Kak. Okay. Okay, bye. Okay, bye. Love you to the fullest. Bye. Muah. So, korang dapat sesuatu tak daripada live Kak Oya bersama tetamu Kak Oya? So hari ni dia punya topik sangat memberi kesan kepada Kak Oya. So, sekarang korang dah faham kan setiap apa ujian, how to keep positive given yesterday scenario because of macam Kak Oya nak buat live je pun tapi dia ada ujian-ujiannya tersendiri. Kadang-kadang kita nak buat live je pun dengan orang-orang hebat, it's not that easy. Kalau Allah kata tak izin lah dia berlaku. Korang buatlah macam mana. Kalau bukan rezeki yang ditetapkan, contohlah kita nak buat hari ni tapi Allah tak izinkan. Allah kata hari Selasa. Kalau hari Selasa dia punya rezeki itu yang kita kena follow. So kita kena apa yang Kak Oya boleh conclusion dekat sini adalah kita kena sentiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab benda tu adalah sebagai ibadah yang akan mendapatkan pahala. Kita kena sentiasa berbaik sangka, jangan ada sifat berburuk sangka. Setiap apa yang ujian Allah berikan kepada kita ada sebab, ada hikmah untuk menjadi kita kuat. So itu saja.
Kak Oya punya topik hari ini. Semoga anda mendapat manfaat. Okey, semoga korang mendapat manfaat daripada apa yang kita lalui. Setiap ujian yang ada, kita kena terima dengan hati yang terbuka. Okey? Ingat tagline Kak Oya, kerana dirimu wanita begitu berharga. Bye semua. Assalamualaikum.